Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dah Syai? Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pencipta, penguasa, pentadbir. Dialah yang mengaturkan segala sesuatu. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disujud, dan dialah Allah satu-satunya Tuhan yang benar-benar wujud. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, walaupun kira hari cuti pada pejabat dan sekolah, tapi kita teruskan juga kelas hari ini walaupun ramai yang ambil peluang untuk bercuti bersama keluarga, tapi kita ambil peluang bercuti bersama ilmu, dan kita ambil peluang untuk bercuti bersama Allah lah, bahasa mudah kita. Bersama Allah dari sudutnya kita lakukan perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita berada di satu waktu dan satu saat kita rasakan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, bumi itu hampir terbelah, langit itu hampir pecah, dan gunung itu hampir hancur. Di mana apabila ada orang mempersekutukan Allah, langit dan bumi sangat-sangat marah dan sangat-sangat khawatir akan kemurkaan Allah. Kita pernah baca sebelum daripada ini ayat dalam surah Maryam, di saat orang-orang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Hampir-hampir, kata Allah, takadus samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir langit itu pecah, wa tanshaqqul ard, hampir-hampir bumi itu terbelah, wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung itu hancur berkecai. Kenapa? An da'u lirrahmani walada, apabila mereka menyatakan Allah ini memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidak patut bagi Allah memiliki anak. Tidak patut bagi Ar-Rahman memiliki anak. Jadi asyahid, di saat ada orang yang mempersekutukan Allah, sepatutnya kita ni menambahkan keimanan kita kepada Allah dan malah mendekatkan diri kita kepada Allah, kerana kita bimbang di saat itu berlakunya kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita hari ni cuti, memang bercuti lah. Cuti hari ni cuti Taipusam. Sempurnalah semalam dengan perayaan dia, hari ni ganti. Apa itu Taipusam? Kita semua tahu kan. Taipusam ni menyambut kelahiran Dewa Murugan dia. Murugan. Dewa Murugan tu dia bawa berarak daripada kuil dia tu pergi kat Batu Keh, lepas tu, dan perayaan tu ada di Malaysia aja, di Hindu lain tak ada. Saya tak silap saya di belah sana tak ada. India tak ada. Jadi dewa tu ada di sini. Jadi saya sebenarnya ialah bila kita belajar tentang ilmu akidah,
Akidah kita ni ialah mempertuhankan Allah sebagai Tuhan yang satu. Dalam masa kita mempertuhankan Allah sebagai Tuhan yang esa, maka kita juga tidak boleh mengiyakan sembahan-sembalahan selain daripada Allah. Sebab tu bila kita belajar rukun kepada dua kalimah syahadah atau rukun kepada syahadah ni ada dua. Bila kita kata la ilaha illallah, dalamnya ada dua rukun. Rukun yang pertama ialah an-nafyu, nafi. Nafi apa maksud nafi? Menafikan atau menidakkan. Rukun yang kedua mengisbatkan, mensabitkan. Sabit atau menetapkan. Sabit kesalahan makna ditetapkan kesalahan. Sabit benda tu makna diiyakan benda tu. Rukun dalam kalimah syahadah ni ada dua. Satu nafi, menidakkan Tuhan-Tuhan lain. Sebab tu kita kata la ilaha, tiada Tuhan. Kemudian barulah kita menetapkan ketuhanan tu milik Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi seorang yang beriman kepada Allah tidak akan jadi beriman atau tidak mentauhidkan Allah sehingga dia menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, dalam masa yang sama dia tidak menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah, itulah yang dinamakan syirik. Dan syirik ni sebagaimana yang kita dah baca pada pertemuan yang lalu, boleh berlaku pada perbuatan, boleh berlaku pada perkataan, dan boleh juga berlaku pada kepercayaan, i'tiqad. Perbuatan tu contoh macam mana? Perbuatan itu salah satu daripada perbuatan yang boleh menjatuhkan seseorang kepada syirik ialah menyertai ritual penyembahan selain dari Allah. Ritual pemujaan dan sebagainya, kita kata saya saja je. Ada satu hadis yang berkait dengan perkara ni, di mana dua orang lelaki dia berjalan bermusafir singgah di satu kampung. Kampung tu tempat orang sembah berhala. Nak lalu perjalanan musafir dia tu kena melalui kampung tersebut. Sampai kampung tersebut dia orang ditangkap. Dua-dua ni ditangkap. Dan mereka tidak boleh lalu kampung ni atau dibebaskan sehinggalah mempersembahkan sembahan atau mempersembahkan korban untuk berhala penduduk kampung. Lalu salah seorang daripada dia kata tak apalah. Orang tu kata kami ni Islam, tak boleh. Orang tu kata sembahlah korban walaupun seekor lalat. Seorang tu kata tak apalah, seekor lalat je. Dia pun bunuh seekor lalat sebagai korban untuk Tuhan berhala. Lalu dia dibebaskan. Seorang lagi kata aku tak akan mempersembahkan sesuatu pun kepada selain Allah walaupun seekor lalat. Akhirnya dia dibunuh. Jadi si yang mati ni, kampung ni, dia pun yang hidup dibebaskan, sambung perjalanan dia. Takdir Allah, dia juga mati dalam perjalanan. Maka seorang lelaki daripada dua tu, seorang daripada mereka berdua mati masuk syurga, seorang lagi mati masuk neraka hanya kerana seekor lalat. Masuk syurga kerana seekor lalat. Dia syahid kerana mempertahankan akidah dia. Dia kata aku tak akan sembahkan korban untuk selain Allah walaupun seekor lalat. Dia mati, dia dibunuh, maka dia mati sebagai syahid. Yang kedua dibebaskan, boleh berjalan, tapi dia meninggal dalam perjalanan. Dia tak mati dibunuh, dia mati dalam perjalanan, tapi akhirnya dia mati masuk neraka. Sebab apa? Dia mati dalam keadaan syirik, musyrik, walaupun dengan seekor lalat. Jadi sebab tu dua-dua tu asalnya memang tak percaya pun kepada Tuhan berhala. Cuma yang kedua tadi dia mempersembahkan sebagai alasan aku nak lalu je. So perbuatan syirik ni boleh menyebabkan seorang itu terjerumus ke dalam kesyirikan. Sebab tu kita katakan daripada awal dulu bila kita bahaskan soal syirik,
dia adalah perkara yang sangat besar dan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan paling kita bimbang ialah kesyirikan yang berlaku secara halus. Di zaman ini orang tak rasa bimbang. Walaupun fatwa Johor baru ni keluarkan larangan menyertai perayaan agama bukan Islam. Wilayah Persekutuan keluarkan juga fatwa larangan untuk menyertai perayaan agama orang bukan Islam. Sebelum daripada ni, fatwa Perlis pun keluarkan larangan menyertai perayaan agama bukan Islam. Dan fatwa-fatwa dunia juga menyatakan begitu. Kalau dia perayaan bukan agama, tak ada masalah. Kita pergi ke, contohnya kita pergi sebuah negara. Sampai sebuah negara tersebut ada National Day dia. So kita pun tengok orang sambut National Day, kita pun duduk dalam National Day tu kat sana tengok orang perbarisan ke apa semua. National Day, it's okay, tak ada masalah sebab dia tak ada kaitan dengan agama. Tapi bila ada perayaan merayakan kelahiran dewa yang dianggap sebagai Tuhan, dan kita dalam masa keadaan beriman kepada Allah, kita pergi merayakan juga menyertai perayaan tersebut, maka itu sangat-sangat bahaya kepada agama kita. Menyertai, duduk dalam majlis tersebut, bergembira bersama dia, mengiyakan apa yang dia buat. Kita tak ada ingkar pun pada kesyirikan yang dia buat. So kita pun kalau hari ni kita cuti, kita tak merayakan kerajaan bagi cuti, tapi gunalah waktu cuti ni sebagai orang tu berada dalam kesyirikan, maka kita tambahkan kesempatan ini untuk menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sekali lagi sebut bahawa seriusnya dosa syirik ni, kerana dia adalah ra'sumal, bahasa kita kepala modal. Kepala modal kita, kalau kita nak bisnes, kepala modal tu habis, kepala tu habis. Kalau kita ni habis modal, ada lagi ra'sumal, duit ni okey lagi lah, saving adalah, ni habis semua sekali dah. Tak ada apa. Kalau habis semua sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang tu dia Muslim tapi dia jahat, dosa-dosa besar ni dia buat, mencuri, berjudi, minum arak, berzina, bunuh orang, dosa besar, tapi dia masih lagi tidak terlibat dengan syirik. Dia masih ada lagi ra'sumal, kepala modal dia, iaitu keimanan kepada Allah. Dalam keimanan kita, bila sampai ke hari akhirat, dia akan dihukum oleh Allah disebabkan dosa-dosanya. Tetapi oleh kerana dia masih lagi Islam, dia ada peluang untuk masuk syurga. Tapi kalau orang tu terlibat dengan dosa kesyirikan, maka habis semua sekali. Dia tidak ada lagi sedikit pun kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan masuk syurga buat selama-lamanya. Itu yang bahaya, ya. Kalau macam perayaan baru ni Chinese New Year yang Islam kan dalam tu macam ada macam kepercayaan macam ada doa. Adakah benda tu syirik? Minta doa dengan siapa masa tu? Tak, macam kalau saya tengok lah more money, better health. Isa Muhammad ni, dia minta doa tu minta kepada siapa? So kalau kita menyertai perbuatan tersebut, dia minta kepada selain daripada Allah. Kalau kita nak pergi makan, kalau dia jemput kita pergilah makan, tapi kalau makan saja tak ada masalah. Tapi kalau dia menyertai ritual ke budaya upacara perayaan mereka, maka itu sangat-sangat bahaya. Semalam tu lah ada upacara tu. Ya. Yang Taifuzam tu. Ya. Yang sampai kita punya pemimpin Anwar Ibrahim kata dia sakit tu, dia tak hadir. Iya. Nabi Ibrahim pun guna alasan sakit. Ingat cerita Nabi Ibrahim? Kan Nabi Ibrahim diajak menyertai upacara sembahan berhala tu kan. Lepas tu dia kata aku sakit. Dia tak nak pergi. Bukan setakat dia tak nak pergi, ingkarnya dia dengan perbuatan tu. Orang pergi merayakan, dia pergi pecahkan patung-patung waktu tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu dalam sirah belajar, waktu kecil Allah jaga Nabi. Ada perayaan berhala, Nabi tertidur sampai habis perayaan baru Nabi sedar. Allah jaga para ulama atau para nabi, orang-orang yang soleh ni, dia faham bahawa kita sama sekali nak jaga agama kita. Dan kita kena faham bahaya fitnah yang menyamaratakan agama ni, dia lebih bahaya daripada fitnah
serangan mereka ke orang non-Muslim terhadap Islam dengan serangan senjata. Kalau dia mati, kita serang senjata, mati dalam keadaan syahid. Tapi serangan pemikiran ni bahaya. Sehingga dia rasa tak apalah, agama mana-mana pun sama je. Kita kan diversity, harmoni. Lakum dinukum waliyadin. Bagi dia agama dia, bagi kita agama kita. Yang penting kita hidup dalam keadaan harmoni. Betul, tapi jangan sampai kita melanggar batasan agama kita. Kena ingat bahawa ayat lakum dinukum waliyadin itu asasnya ialah di saat Nabi SAW mengajak orang-orang musyrikin Makkah beriman kepada Allah, maka ada penentangan daripada musyrikin Makkah. Sehinggalah mereka minta berdamai dengan Nabi. Cara berdamai dia apa dia? Cara berdamai, setahun Nabi sembah Tuhan mereka, tahun depan mereka sembah Tuhan Nabi. So kita gila-gila, Tuhan kamu Tuhan kami juga, Tuhan kami juga Tuhan kamu. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, katakanlah Muhammad kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak akan sembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, kamu pun tak sembah apa yang aku sembah, wala ana abidum ma abattum. Diulang sekali lagi, maknanya aku sekali-kali tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, kamu juga sekali-kali tidak akan sembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Maknanya apa? Aku berlepas diri dari agamamu. Sebab tu antara panggilan kepada surah Al-Kafirun ialah Al-Bara'ah. Al-Bara'ah ni surah yang berlepas diri. Kita berlepas diri daripada amalan orang-orang kafir. Dan kita jaga ni bukan tak nak berharmoni. Dah Islam menganjurkan kita berbuat baik. Tapi kita ada hak yang lebih besar kita nak jaga, itulah hak Allah pencipta kita. Dan itulah yang akan kita ditanya oleh Allah apabila kita kembali kepada Allah. Soalan pertama yang akan ditanya kepada kita saat kita kembali kepada Allah apa dia? Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Di saat ditanya siapa Tuhan kamu, Allah Ta'ala akan menilai kita apa jua perbuatan yang berkait dengan ketuhanan. Siapa Tuhan kamu? Allah. Tapi kenapa kamu menyertai sembahan selain daripada Allah? Andai kata berlaku kemurkaan Allah masa itu mati, na'udzubillah, mati dalam keadaan berada di kalangan orang-orang musyrik. Kita nak kalau boleh mati di kalangan orang saleh. So begitulah keadaannya. Biarlah kita kata hari ini sebagai menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa kita gunakan waktu itu untuk lebih dekat kepada Allah dengan majlis ilmu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bila kamu ada masa luang, maka tegaklah untuk ibadah dan lebihkan dekat kepada Tuhan. Naam. Saya tak ada was-was langsung ketetapan iman dengan Allah. Tapi saya memang ada diri dalam lisan. Jadi ada orang kata, saya waktu berbuat perkara tersebut, iman saya masih dengan Allah. Ya. So dia berhujah seolah-olah iman di dalam hati tidak terkesan dengan perbuatan yang ada di luar. Dan orang yang berfikiran macam tu, dia telah memisahkan antara amalan anggota dengan hati. Pemikiran tersebut dipanggil dalam agama ialah murji'ah. Orang yang memisahkan antara hati dan juga keimanan dengan perbuatan. Tapi kita sebagai ahli sunnah, iman kita ada 3 komponen. Tasdiq dalam hati, termasuk iman adalah kepercayaan di dalam hati, termasuk iman adalah iqrar dalam perkataan lisan, dan termasuk iman adalah perbuatan dengan anggota. Berarti apa yang seorang tu berbuat pada zahiriah tubuh dia boleh menyebabkan dia hilang keimanan. Kerana definisi iman merangkumi 3 perkara: hati, lisan, anggota. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu.
Iman di sini maksud dia apa? Salat. Dalam ayat tu turun berkaitan dengan salat. Jadi kalau orang tu tak semayang, dia kata saya beriman kepada Allah, cuma saya tak nak salat. Apa hukum dia? Dosa besar saja. Kufur. Dia boleh keluar daripada Islam. Kalau dia sampai ke peringkat menentang, aku tak nak salat, aku tak nak. Tak salat tu boleh mengeluarkan seorang daripada agama. Walaupun dia kata aku beriman Tuhan tu Allah, cuma aku tak nak salat. Apa status dia? Sebahagian ulama kata kalau salat tu dia kadang-kadang bermalas-malasan satu dua, dia dosa besar. Tapi kalau dia mengingkari kefarduan salat, so dia boleh terbatal agama dia. Pasal besarnya fardu salat tu. Jadi perbuatan, contoh perbuatan, dia menghina Al-Quran, dia menghina Kaabah, menghina Nabi SAW. Perbuatan tersebut zahir di luar, tak semestinya dia beriktikad. Dia kata iktikad Tuhan tu memang Tuhan, tapi perbuatan dia menghina Allah, perbuatan dia menghina Al-Quran, perbuatan dia menghina Rasulullah SAW. Dia beriman Quran tu kitab Allah, tapi dia menghina Al-Quran. Apa jadi? Perbuatan tersebut boleh menyebabkan kufur. Jadi sebab itu kita katakan tadi, di asalnya i'tiqad ahli sunnah wal jamaah tidak memisahkan antara hati dan anggota. Seorang tu tak boleh kata saya menyertai amalan-amalan ritual kesyirikan, tapi dalam hati saya masih beriman kepada Allah. Dia boleh perbuatan dia menyelamatkan apa yang ada dalam hati dia, boleh dalam keadaan terpaksa sahaja. Seperti yang berlaku kepada sahabat Ammar bin Yasir. Mana ayah dia dibunuh, mak dia dibunuh, dia juga diancam bunuh sekiranya dia tidak murtad. Lalu dia menzahirkan perkataan murtad tapi hati dia masih Islam. Pasal apa? Sebab masa tu dia berada dalam keadaan darurat yang nyawa dia nak hilang. Di saat orang paksa gitu nyawa nak dibunuh, baru tu pun dalam keadaan hati berat. Tiba-tiba kalau seorang tu saja-saja je saya, seronok-seronok je, dia tak sayangkan kepada agama dia. So perkara-perkara tersebut kalau boleh kita elak. Kalau sebelum ni kita buat dalam keadaan kita tak tahu, banyak-banyakkan istighfar kepada Allah, kerana pintu taubat masih terbuka. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dulu kita buat kita tak tahu. Bila kita dah tahu, kita jaga. Lepas ni kalau orang dah panggil, kita kata saya tidak boleh menyertai perbuatan tersebut. Ataupun kalau kita nak gunakan alasan lain, saya sakit dan sebagainya, terpulang, tak ada masalah. Tapi nak buat baik kepada jiran memang dituntut dalam ritual, dalam perkara-perkara yang tidak melibatkan ritual agama. Anak dia buat apa-apa makan supaya anak dia dapat masuk belajar universiti ke, gila kita pun nak bagi hadiah. Dia sakit, kita pergi hantar ke hospital, tak ada masalah. Tapi berkaitan dengan agama, lakum dinukum waliyadin, kita berlepas diri daripada amalan-amalan agama mereka. Pasal kita sayang kepada agama kita. Itu saja. Ya. So, macam pergi ke negara-negara lain yang ada kuil dan ada macam dekat Bali tarian-tarian yang kita tak tahu apa dia puja tu pun, sepatutnya kita tak hadir diri. Iya. Sepatutnya. Saya semua saya hadir dulu. Tapi kalau tengok Ustaz, it's just the dia artis. No, dia punya bukan ritual, dia macam kebudayaan. Kita anggap dia. Dia bukan macam kecak-kecak tu. Dia kecak-kecak dance. Ritual. Dia buat masa-masa tamanjit. Kan ada satu, saya tak tahulah yang dulu, tapi macam Bon Odori tu kan. Yang perayaan Jepun tu, Bon Odori tu. Kita anggap dia macam culture, budaya. Tapi sebenarnya bila kita tanya orang Jepun, itu adalah dia macam perayaan hantu lapar tempat kita. Dekat-dekat maghrib dia akan pula puja. Pasal masa tu dia percaya roh-roh ni keluar. So orang kita pun pergilah menari sama dengan dia kata ni seolah-olah culture budaya Jepun. Sebenarnya dia adalah ritual menyambut roh yang balik masa tu.
So benda-benda ni kita kena tahu. Pasal ini melibatkan, macam saya kata tadi, ra'sumal, makna kepala modal agama kita. Kalau orang nak kecam lah, nak macam mana. Tapi macam tadilah, bagi alasan, kalau kita tak nak, setengah-setengah orang tu dia kata kalau saya bagi alasan agama nampak macam bagi alasan lain lah, sakit perut ke berapa kan. Yang Bollywood Bollywood tu sama juga. Kadang-kadang kita berpakaian tema Bollywood. Kan ada seorang doktor Mala nama dia. Tengok kan? Doktor dia pun marah, dia kata orang Islam ni. Tapi dia mention only yang ini. Tapi Bindi. kalau orang buat majlis perkahwinan dengan konsep baju Bollywood, lepas tu dia orang buat tarian Bollywood semua juga. Kalau tidak melibatkan, dia kena beza kan, dosa yang melibatkan akidah, kepercayaan dengan dosa yang melibatkan melanggar perintah Allah. So, contoh konsep nari-nari dan sebagainya, mungkin buka aurat dan sebagainya, itu tak ada melibatkan Tuhan selain Allah, melainkan dia hanya melanggar perintah Allah. Allah suruh tutup aurat, dia buka aurat. Allah kata, Allah panggil hati senantiasa zikir kepada Allah, dia lalai duk main joget-joget lagi-lagi. Tapi dia tidak melibatkan kepercayaan kepada selain Allah. Itu dia kita panggil dosa maksiat. Perbuatan tu perbuatan maksiat, dosa besar boleh. Tapi tidak sampai ke level syirik. Okey? Syirik tu kita kena faham. Apa erti syirik? Ialah mempertuhankan Tuhan selain dari Allah. Perayaan dewa, ada unsur tak selain Allah? Ada. Christmas, ada tak unsur selain Allah? Ada. Kalau kata-kata minta angkat makanan, minta more rich, more health, gapo minta dengan kan? Minta dengan siapa? Kalau ada unsur minta permintaan dengan selain Allah, maka itu kita kena hati-hati. Kita tak boleh. Kalau kita just nak pergi tengok ujung-ujung CP-CP jauh-jauh, pergi macam ni dia buat ni, okey lah. Tapi jangan sampai kita menyertai perbuatan tersebut. Cuma kalau saya kata nak ambil langkah selamat lah, kita elakkan. Semalam saya tengok wartawan pergi buat liputan. Happy dia saya tengok. Dia buat liputan tentang perayaan orang naik kuil, tunjuk gambar tu, pecahkan kelapa dan sebagainya. Saya pun dalam hati, Allahu Akbar, sedihnya kita. Tak ada kau wartawan bukan Islam yang boleh buat liputan tersebut. Bukan kita kata tak nak bagi boleh jadi berita, boleh, tapi biarlah orang bukan Islam yang buat liputan terhadap perayaan dia. Kita nak jaga ni. Macam kita kata, kalau orang kafir nak jual arak dan sebagainya, biar penjual tu orang non-Muslim jual lah. Kita biar orang Islam jangan terlibat dengan kita. Pasal Islam kita larang. Benda-benda macam tu, makna kita sangat-sangat menjaga agama kita. Ya, tak nak terlibat dengan tu. Sebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang siapa Tuhan kita. Nombor satu tu, soalan nombor satu, the first question, man rabbuka. Jadi jangan ada perbuatan-perbuatan kita ni terlibat dengan unsur-unsur kesyirikan. Dan jangan bermudah-mudah macam alasan tu sebenarnya orang kata, saya pergi je, hati saya masih lagi dengan Allah, Islam, saya tetap Islam, saya pergi. Dia seolah-olah memisahkan antara perbuatan dengan keimanan. Sedangkan dalam akidah, keimanan itu termasuk dalam definisi iman adalah perbuatan. Perbuatan. Lisan dia kena jaga, hati dia kena jaga, perbuatan dia pun kena jaga. Kalau tidak, tak adalah sahabat-sahabat dan Nabi SAW sangat menjaga perkara-perkara begini. Baik. Itu sebagai mukaddimah. Mukaddimah pun kat muka sebelah tu. Dua kali dah kelas kita ni tak sambung buku kita. Tak masuk-masuk lagi ni. Jadi hari ni kena masuk juga. Dosa besar yang kedua. Sambung, ya. Ada soalan lagi? Tadi kita bincang pasal agama. Okey, agama. Yang macam Illuminati itu tak sebenarnya. Illuminati. Okey. Isn't that something like saya banyak tu IG kan? Lately my IG ni saya main a lot on Illuminati tu. Mahu saya faham sikit lah pasal Illuminati. So kebanyakan I tengok semalam kebetulan apa dia tengok TV apa, saya
hitam kat sini, you know. The previous performance, I think they showed a bit yesterday, kan. So Illuminati, Illuminati. Saya wallahu taala alam, teori kadang-kadang Illuminati ni memang kita tahu ada wujud dia, Freemason dan sebagainya tu ada, dan mereka ada satu kumpulan yang nak mengajak manusia kepada bentuk kepercayaan dia, dan dia ada agenda untuk menguasai dunia dan sebagainya, bla 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 lah. Dan itu lakum dinukum waliyadi. Satu. Dalam masa yang sama, kita sebagai agama Islam, kita ada prinsip-prinsip ketuhanan kita. Cuma dia berlaku akan ada pertembungan antara dua ideologi ni apabila berkait dengan unsur-unsur akhir zaman. So dia buat kerja dia, kita buat kerja kita. Ada setengah-setengah keadaan, kita pun apa saja berlaku dalam keliling kita, kita cepat trigger seolah-olah semua tu ditentukan oleh Illuminati. Macam kapal terbang hilang, Illuminati. Apa tu, vaksin, Illuminati. Apa semua. Suka terlalu, dia panggil terlalu obses dengan Illuminati. Yes, Illuminati tu ada. Pada saya lah. Dan saya pun tak tahu perancangan dia secara detail. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Tapi kita kata perancangan Allah itu lebih hebat. Dan kita kadang-kadang ambil masa macam lebih baik kita sibukkan diri kita menjaga apa yang Allah suruh kita, daripada kita habiskan masa untuk kita tahu tentang apa perancangan dia. Kita kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Banyak benda kita tak tahu yang dia merancang. Sebenarnya orang kata macam-macam, takut macam ni pasal apa ni, Illuminati lah, Freemason dan sebagainya. Saya kata macam ni lah, kita ada Allah. Fokus apa yang Allah suruh kita. Andai kita terlibat daripada fitnah dia, kita mati ke terbunuh ke apa, kita dengan Allah selamat. Jangan pula kita dah sibuk-sibuk. Bukan kita takut, tapi dalam masa yang sama memperkenalkan anak-anak kita kepada tauhid, keimanan dia kepada Allah adalah jalan paling baik untuk menyelamatkan dia daripada perkara-perkara seperti Illuminati tadi. Pasal apa? Kita ajar dia self defense lebih baik daripada kita ajar nak mengenal siapa musuh dia. So ni musuh. Tapi bila musuh datang kita pun tak tahu apa. Lebih baik kita kata sebelum kita cerita musuh, kita pertahanan you mesti kuat. Jadi pertahanan iman kita apa dia? Ilmu tauhid. Pertahanan iman kita adalah kefahaman kita tentang agama kita sendiri. Pertahanan iman kita adalah kita faham Al-Quran, kita faham hadis. So apa saja yang mari, orang katalah selain daripada Illuminati tu, ajaran sesat yang ada pak kita pun banyak tak boleh tepih. Syiahnya Illuminati tu Illuminati lah, ajaran sesat, ayah pain lah, tu lah, macam-macam, kahar lah. So defense hak kita perlu ada, defense hak kita ada ialah pertahanan iman kita, ialah akidah kita tentang Allah, tauhid, kita faham Quran, kita faham sunnah. Apa saja yang datang kepada kita bertentangan saja dengan Quran dan sunnah, dan kita tolak. Itu jalan yang terbaik lah. Teori itu tetap ada. Cuma macam saya kata tadi, terlalu obses dengan semua benda kita nak kaitkan dengan Illuminati. Boleh jadi betul teori itu, boleh jadi tidak. Tapi yang lebih aula, lebih utama ialah kita memahami prinsip-prinsip akidah Islam itu sendiri, supaya apa saja berlaku kita faham tentang agama kita. So bila kita faham tentang masalah tauhid, berlaku syirik macam tu, kita akan jadi trigger. Pasal tak boleh. Pasal sebab dia bertentangan dengan prinsip mempertuhankan Allah semata-mata dan tidak terlibat dengan kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Tak ada soalan kan? Kita sambung buku kita boleh? Okey. Kalau ada soalan boleh je tanya, santai-santai. Tak nak juga tutup soalan, tapi sambil-sambil tu kita baca. Dosa besar yang kedua ialah membunuh. Dalam Islam, kenapa membunuh dikira dosa besar? Kerana nilai nyawa dalam Islam sangat-sangat besar. Islam antara maslahat yang dijaga,
keutamaan yang dijaga oleh Islam, nombor satu, menjaga agama. Daruriyatul khams dipanggil. Hukum kewajipan ataupun perkara asas yang 5. Pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga harta. Yang keempat, menjaga akal. Sat nombor 2 ke? Nyawa. 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 3 Harta. Keempat, akal. Kelima, keturunan. Keturunan. Ini asas 5 perkara yang dijaga oleh agama kita. Islam, mana-mana hukum akan berlega kepada menjaga 5 urusan utama manusia. Nombor satu, menjaga agama. Jaga agama, agama yang Allah Ta'ala suruh jaga ialah Islam. Yang kedua, menjaga nyawa. Hatta orang-orang bukan Islam, Islam jaga nyawa mereka. Tak boleh bunuh saja-saja. Hatta binatang-binatang tak boleh bunuh saja-saja. Kalau saya saja-sajalah, saya duduk nak tembak binatang, nak berlatih menembak, tengok binatang pun tembak, tembak. Tujuan apa? Tak ada saja. Haram. Islam sangat menjaga nyawa. Dan Islam memuliakan nyawa-nyawa ini sebagai satu perkara yang Allah sebagai Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Jadi sebab itu Allah melarang membunuh melainkan dengan perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah. Seperti kalau kita nak makan binatang yang hidup, kita kena sembelih dengan nama Allah. Bismillah, kita sembelih, mati nyawa dia, tapi dengan nama Allah. Kalau kita nak bunuh orang bersalah, kena dengan nama Allah. Hukum yang Allah Ta'ala tetapkan baru boleh. Kalau saja-saja nak bunuh, tak boleh. Kerana nilai nyawa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Dan Islam sangat menjaga. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Siapa yang menghidupkan satu nyawa, seolah-olah dia menghidupkan semua nyawa. Jadi Islam tak bagi walaupun satu nyawa kita saja-saja nak bunuh dia. Kerana itu Islam memasukkan hukum membunuh sebagai dosa besar. Dalam Islam, membunuh adalah dosa besar. Okey? Membunuh tanpa hak, kita panggil. Membunuh tanpa hak yang benar. Kalau hak yang benar, nanti kita sebut apa yang dibenarkan dalam Islam boleh bunuh. Okey? Itu pun bukan semua orang lah. Mesti dengan mahkamah dan juga pihak pemerintah yang buat. Baik, kita baca dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Surah An-Nisa ayat 93. Jadi di sini ditekankan lagi hukum membunuh muslim atau mukmin. Mukmin tidak boleh dibunuh. Sangat-sangat salah. Siapa yang membunuh nyawa seorang mukmin, dia sangat-sangat besar kesalahan dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la zawalud dunya ahwanu indallahi min iraqati damin imri'in muslim, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, hancurnya langit dan bumi, hancurnya dunia
lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Nyawa seorang muslim di sisi Allah dibanding seluruh dunia, Allah sayang nyawa yang beriman lebih daripada seluruh dunia. Kita tengok je, oh orang itu Islam, selekehnya dia, nah, kita pun tengok ke dia dah, tapi dia beriman kepada Allah. Di sisi Allah, dia lebih bernilai daripada seluruh dunia. Kerana Allah sayang kepada orang mukmin. Sebab itu, siapa yang boleh memasukkan satu nyawa ke dalam Islam, sangat besar pahala dia di sisi Allah. Nah, besar. Sebab nyawa tu, dia manusia ni tercipta daripada akal dan nafsu. Betul tak? Ada makhluk Allah bagi akal tapi tak bagi nafsu. Ada makhluk Allah bagi nafsu tak bagi akal. Tapi manusia Allah Ta'ala bagi akal, Allah bagi nafsu. Yang makhluk Allah bagi akal tak bagi nafsu siapa? Malaikat. Yang Allah bagi nafsu tak bagi akal siapa? Binatang. Manusia Allah bagi dua-dua. Sehingga kalau dia boleh melebihkan akal dia, mengalahkan nafsu, dia lebih mulia daripada malaikat. Dan sekiranya dia melebihkan nafsu dia, mengalahkan akal dia, dia lebih hina daripada binatang. Itu manusia. Lalu nyawa yang Allah Ta'ala cipta ni, kalau dia tetap beriman, dia lebih hina daripada binatang. Kalau dia beriman kepada Allah, dia lebih mulia daripada malaikat. Sebab itu Allah sangat sayang kepada manusia. Kepada nyawa yang beriman. Dan kita ni kalau boleh jadi pendakwah mengislamkan orang, alhamdulillah. Tapi kalau tak boleh, saya rasa semua ni ada jasa-jasa belaka, iaitulah melahirkan nyawa yang beriman. Sebahagian orang dia tak nampak tu betapa besarnya nilai wanita ataupun ibu bapa di sisi Islam bila dia memiliki zuriat yang beriman. Berapa orang beriman dari rahim dia? Itu asbab juga. Asbab keimanan, asbab nyawa yang Allah redha. Dia ada berapa orang? Orang kata, awak berapa mengislamkan? Dia duk fikir, saya tak pernah lagi memasukkan orang ke dalam Islam. Tapi dia lupa. Dia telah melahirkan nyawa-nyawa yang beriman. Sebab tu kalau dia jaga anak dia jadi orang beriman di sisi Allah, kedudukan dia sebagai ibu yang melahirkan nyawa yang beriman sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada berapa contohnya? Saya tak pernah mengislamkan orang, tapi anak saya ada 7 orang yang Islam. Makna dia menjadi asbab Islamnya 7 orang. Saya berapa? Saya 3. Tak nak dah, dia kata. Tak nak dah. Sebab dia tak tahu betapa besarnya nyawa itu di sisi Allah. Kalau dah dia tahu, dia kata, kalau tahu lagu ni 10 pun nak, dia kata. Contoh. Sebab nilai nyawa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nyawa di sisi Allah sangat besar. Terutama nyawa mukmin. Jadi dalam ayat yang kita baca ni, siapa yang membunuh nyawa atau membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka jawapan dia, balasan dia di sisi Allah, neraka Jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, bukan setakat tu, Allah murka kepadanya kerana dia telah membunuh nyawa yang Allah sayang. Wa la'anahu, Allah jauhkan dia dari rahmat Allah, yakni laknat. Allah laknat dia, itu Allah jauhkan dia daripada rahmat. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah Ta'ala sediakan baginya azab yang besar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman lagi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ayat tu panjang sikit, tapi maksud dia, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta dengan Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan sedemikian itu, nescaya dia mendapat pembalasan, yakni dosanya. Azab untuknya akan dilipat gandakan pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi dosa membunuh ni sangat besar, sehingga menjadi sifat orang beriman, dia tidak membunuh nyawa yang tidak bersalah. Ayat ni sebenarnya menjadi ciri-ciri ibadur rahman. Ni, ayat ni dalam surah Al-Furqan ayat 68 sehingga 70, salah satu daripada sifat-sifat ibadur rahman, iaitu hamba-hamba Allah yang Allah sayang. Salah satu sifat mereka ialah mereka tidak membunuh nyawa-nyawa tanpa hak, yakni tanpa alasan yang dibenarkan. Okay? Tapi di hujung ayat ini Allah Ta'ala kata illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, menunjukkan bahawa masih ada kesempatan taubat. Dosa besar ni masih ada kesempatan taubat. Selama nyawa belum duduk di kerongkong, dia boleh bertaubat. Kalau dia mati dalam keadaan tersebut, dia masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Tapi sekurang-kurangnya kalau dosa itu dosa besar yang tidak melibatkan syirik, dia ada peluang untuk kembali ke syurga, yakni dengan syafaat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala sebut, okey. Di hujung ayat surah Al-Furqan, kalau kita tengok nota kaki tu, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Maksudnya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti, tulang underline, diganti dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila ayat ni sebut diganti, apa maksud diganti? Ditukar, switch dan ganti. Berarti dosa itu bukan sekadar diampunkan, malah diganti. Bukan dihapuskan, bukan dosa itu dihapuskan, sebaliknya tempat dosa itu diganti dengan kebaikan. Dan ini antara kelebihan taubat. Okay? Kita jumpa ayat tu, tolong tanda betul-betul. Inilah dalil, inilah hujah yang menunjukkan bahawa orang yang bertaubat bukan sekadar terhapus dosa, bahkan dia mendapat pahala. Dalam istilah mudah, kalau kita berhutang dengan bank bukan sekadar hapuskan hutang kita, tiba-tiba dalam akaun kita ada amount yang sama dengan hutang. Siapa nak bagi lagu tu? Kita berhutang 1 juta, tak boleh nak bayar, isytihar bankrupt. Lepas pada tu fight, tiba-tiba bukan sekadar bank kata dah hutang tu hapus 1 juta, tengok-tengok dalam akaun kita bank bagi pula 1 juta. Bank mana yang baik tu? Jawapan dia tak ada di dunia. Bank akhirat yang betul. Hanya bank akhirat yang ada, kerana pemiliknya
wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah Maha Pengampun, dia hapuskan dosa, rahimah dan penyayang, dia ganti pula dosa tu dengan pahala. Ini antara hujah, dalil yang menunjukkan bahawa taubat bukan sekadar menghapuskan dosa, malah dia menggantikan tempat dosa dan mendatangkan pahala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk dari ahli taubat. Baik, ayat yang seterusnya. Kita baca ni dosa-dosa besar dalam masa yang sama. Kita kata dah dulu, kita baca kitab ni bukan kita baca untuk buat dosa, tak. Kita baca untuk kita mendapat pahala. Dengan kita meninggalkannya dan kita berharap Allah memberikan kebaikan kepada kita. Baik, ayat yang seterusnya. Bab dosa ni banyak, bab dosa membunuh ni banyak. Ayat seterusnya, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Lepas tu ayat yang saya baca tadi, wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Maksudnya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain, atau bukan kerana membuat kerosakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Maka Allah Ta'ala sangat-sangat marah, seolah-olah walaupun dia bunuh seorang, hukum dia sama seperti membunuh seluruh manusia. Di sisi Islam, membunuh ni dosa besar. Bunuh seorang seperti bunuh semua manusia. Yang paling menakutkan ialah bila dia yang memulakan dosa tu. Kan kita baca di awal dulu, setiap dosa membunuh akan dapat saham dia kepada anak Adam yang membunuh mula-mula. Qabil, nama dia Qabil kita ni. Dia bunuh, dialah manusia pertama membunuh di muka bumi. Maka setelah itu, setiap kali berlakunya pembunuhan, maka anak itu, Qabil tadi, akan dapat saham kerana dialah yang memulakan dosa membunuh. Jadi dosa ni kena ingat, bukan ada sedekah je jariah. Dosa pun ada dosa jariah juga. Dosa berpanjangan bila dia mencetuskan ilham kepada orang lain berbuat dosa. Atau dia memulakan perkara tersebut, lama-lama orang berdosa. Maka dosa tersebut akan sampai juga kepada dia. Baik, kalau dia tak terlibat, orang lain buat, yang itu lain lah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang seterusnya, surah At-Takwir ayat ke-8 hingga 9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, kerana dosa apa dia dibunuh? Jadi ayat ni cerita tentang amalan jahiliyah dulu. Bila dapat anak perempuan, maka dia bunuh anak perempuan dia yang masih lagi kecil, belum baligh lagi, dia bunuh anak perempuan dia. So dalam Islam, bayi pun tak boleh bunuh, orang besar pun tak boleh bunuh. Kalau bayi belum lahir macam mana? Bayi dalam kandungan dibunuh. Abort ke panggil? Abortion. Menggugurkan. Dia menggugurkan kandungan dia secara sengaja tanpa alasan yang syar'i. Kalau contohnya dia darurat, kalau dia mengandung, nyawa ibu tu terancam. So doktor kata dia ada pilihan, sama ada nak selamat ibu ataupun selamat anak. Maka dia ambil keputusan selamat ibu, anak tu digugur. Itu ada sebab syar'i, darurat. Tapi ni tak, saja-saja dia nak gugurkan. Kalau dia nak rancanglah sebelum daripada mengandung. Kalau dah mengandung, lepas umur 4 bulan, umur 3 bulan, bayi tu mula mendapat nyawa, maka dia dikira satu nyawa yang independen. Dikira nyawa independen. Sebab Nabi SAW sebut,
inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayunfakhu fihi ar-ruh ila akhiril hadis. Nabi SAW sebut, seorang daripada kamu ni diciptakan, dihimpunkan kejadian dia dalam perut ibu dia selama 40 hari sebagai benih mani, nutfah. 40 hari lagi sebagai segumpal darah. 40 hari seterusnya sebagai segumpal daging. Setelah itu Allah Ta'ala utuskan malaikat untuk meniupkan padanya ruh. Maka 40 dikira 120 bersamaan dengan 4 bulan. Tapi sebahagian daripada kajian ulama perubatan juga sekarang menunjukkan bahawa roh ataupun nyawa anak dalam kandungan itu ada, kalau kita pergi cek 2 bulan pun dah ada degupan jantung. Kan? Tu dia. Jadi sebahagian ulama dia tafsir macam mana? Nabi kata dia 40 hari sebagai nutfah. Kemudian 40 hari sebagai segumpal darah, 40 hari sebagai seketul daging, kemudian ditiupkan. Maka sebahagian kata 40 tu berlaku dalam 40 hari yang sama. Sebulan lebih. Maknanya dia tu kalau dah berlaku lepas daripada 40 hari tu nyawa sudah ada. Lepas tu bila di scan 2 bulan janin tu dah mula bergerak, berdegup. So hukum dia, siapa-siapa yang menggugurkan kandungan tanpa alasan munasabah, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak, maka hukum dia sepertilah dia membunuh satu nyawa yang independen. Walaupun dia duduk dalam rahim dia, tapi sebenarnya nyawa dia pada masa tu bukan lagi milik si ibu. Dia adalah milik Allah. Okey? Jadi sebab tu dalam ayat ni, wa idzal mau'udatu su'ilat, bila anak perempuan itu ditanya, maka dosa apa yang menyebabkan dia dibunuh, siapa yang akan dipertanggungjawabkan? Ialah yang membunuhnya. Dalam jahiliyah dulu ayah dia lah. Okay? Kalau zaman sekarang ni lagi dahsyat daripada jahiliyah. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, semua dia, kalau dia nak gugur, dia gugur. Jadi menyebabkan semua tu kita kena ingat berlaku dosa. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat fadhakara minha qatlun nafsi allati harramallahu illa harramallah. Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kita pernah baca dah hadis ini sebelum ni. Lalu Nabi SAW menyebutkan di antaranya ialah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Jadi jelas daripada hadis juga membunuh adalah dosa besar. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, ketika baginda ditanya, ayyu dzambi a'zamu indallah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Jawab Nabi SAW, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa paling besar sekali ialah kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Itu dosa syirik lah, paling besar sekali, yang Allah paling murka. Kemudian ditanya lagi, thumma ay, kemudian apa Rasulullah? Baginda menjawab, an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu kerana takut akan ikut makan bersamamu. Maksud hadis ni, orang dulu jahiliyah dia bunuh anak sebab fakir. Dia tak ada duit. Anak dia kalau perempuan, dalam syair Arab sebut birruha
sariqah wa nasruha buka, atau nasruha buka wa birruha sariqah. Anak perempuan ni orang Arab dia pandang, angle dia pandang anak perempuan, dia kata apa? Dia kata nasruha buka. Anak perempuan ni kalau dia besar, bela sampai besar, akhir sekali bila berlaku perang yang dia boleh tolong menangis. Dia pakai nasruha buka. Orang mari seorang, dia nangis, boleh tolong. Awak tu nama, saya tolong nangis. Dia boleh tolong nangis ya. Nasruha buka. Jadi pada mereka dia tak manfaat, dia tak menghargai anak perempuan. Satu. Yang kedua, birruha sariqah. Birruha sariqah ni kalau dia jadi seorang yang taat, maka dia mencuri. Macam mana? Bila dia taat kepada suami dia keluar daripada rumah ayah. Jadi ayah selama ni hok duk bela dia, duk jaga semua, akhir sekali lepas besar dapat ke orang lain. So pada dia bela anak perempuan tak untung, dari sudut perang tak untung, dari sudut modal nak bantu tolong pun tak boleh nak tolong. Akhir sekali kahwin dengan orang lain, jadi anak kawan tu. Jadi bini kawan tu lah dapat manfaat. Jadi kata dia, pandang dia pertolongannya menangis, kebaikannya mencuri. Akhir sekali dia bunuh. Jadi dia takut fakir. Pasal tak boleh nak buat apa. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala katalah jangan bunuh anak perempuan kerana takutkan fakir. Di surah hadis di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mana dosa yang paling besar setelah daripada syirik ialah membunuh anak kerana takutkan fakir. Bukan bererti kalau tak takut fakir boleh bunuh dah, atau asbab lain boleh bunuh, tidak. Jadi ini kerana kebiasaannya orang Arab pada masa itu membunuh kerana takut fakir. Tapi umumnya dosa membunuh anak ini sangat-sangat besar. Thumma ay, kemudian apa pula kata dia? Dalam hadis yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, engkau berzina dengan isteri tetanggamu. Zina tu dosa besar dah, tiba-tiba dia berzina dengan isteri jiran dia. Sedangkan dalam Islam hak jiran ini dilindungi hubungan dan hartanya. Jadi kalau dia jaga kita baik dengan dia, anak-anak dia mari rumah kita jaga anak dia. Dia balik kampung, kita jaga rumah dia, harta dia. Hinggalah isteri dia juga menjadi sebahagian daripada keluarga kita. Tiba-tiba hak sepatut dijaga ni dia pergi berzina dengan tu. Maka di sisi Islam sangat-sangat besar kesalahannya. Baik. Hadis yang seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nar." Qila ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul? Qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada dua orang muslim saling berhadapan dengan mata pedang mereka berdua dan saling membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di dalam neraka. Dia perang, dua orang bawa pedang. Tang duk belaga pedang tu, mati seorang. Seorang lagi hidup. Nabi kata hak mati pun masuk neraka, hak hidup membunuh tu pun masuk neraka. Dua-dua masuk neraka. Bila berperang dua orang muslim ya, dua orang muslim. Maknanya orang muslim sepatutnya tak perang. Okey. Tak boleh berperang sama-sama muslim. Tapi kalau berlaku keadaan orang muslim sama muslim perang, kemudian salah satunya mati, maka yang membunuh masuk neraka, yang mati pun masuk neraka. Besarnya nyawa ni dan besarnya hubungan Islam. Tak boleh nak bergaduh. Sama-sama Islam, jangan bergaduh. Kita lah ni hubungan Islam tu agama duk nombor berapa dah? Hubungan lain jadi keutamaan kita. Hubungan negeri, hubungan parti, hubungan pasukan bola, hubungan apa dia lagi. Maknanya apa? Kumpulan-kumpulan ni jadi erat. Tapi sama Islam dia tak jadi erat. Sedangkan di sisi agama nombor satunya ni. Jadi sahabat tanya, sahabat kata, kalau yang mati tu, kalau yang membunuh tu menasabahlah dia masuk neraka sebab dia bunuh. Fama balul maqtul, yang
kena bunuh pun masuk neraka ni, kenapa? Sahabat tanya. Nabi SAW jawab apa? Kerana dia yang terbunuh juga sebenarnya sangat ingin membunuh yang membunuh. Masa dia perang tu, dia pun nak bunuh kawan ni. Cuma nasib dia terbunuh. Kalau bukan dia yang terbunuh, dia akan jadi yang membunuh. Jadi kerana Islam sangat-sangat menjaga tak boleh benda ni berlaku, maka Nabi SAW kata di sisi Allah, siapa yang ada kesungguhan nak bunuh kawan dia ni tetap dikira seperti membunuh juga. Cuma menyebabkan apa dia tak boleh bunuh? Sebab dia mati dulu. Betul tak? Kalau dia bukan yang mati, jadi dia yang membunuh. Jadi dua orang tu macam perjudian lah. Judi, gamble. Kita perang dua, kita tengok siapa mati dulu. Kalau aku mau mati. Dua-dua. Tapi masa dua-dua perang tu, kedua-duanya ada niat untuk membunuh saudaranya. Maka Nabi SAW kata, bila bertemu dua orang Muslim, dalam keadaan pedang dia terhunus, membunuh salah satu, berperang satu sama lain, yang membunuh pun masuk neraka, yang terbunuh pun masuk neraka. Besarnya larangan membunuh dalam Islam. Baik. Nabi SAW bersabda lagi, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haramin. Seorang mukmin senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama dia tidak menumpahkan darah. Nota kaki dia. Dari pentahqiq kita ni sebut. Okey. Saya tidak mendapatkan hadis ini dengan lafaz ini. Yang saya dapatkan di dalam Al-Musnad, jilid yang keempat, muka surat 148, ialah dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min 'abdin yalqallahu la yushriku laisa min 'abdin yalqallahu la yushriku bihi syai'an ma lam yatanadda binamin haramin illa dakhala min ayyi bab abwabil jannati sya'a. Tidak ada seorang hamba bertemu dengan Allah di mana dia tidak menyengutukan Allah dengan sesuatu pun dan tidak menumpahkan darah yang haram, melainkan dia masuk syurga melalui pintu mana-mana sahaja yang dia kehendaki. Itulah lafaz dia penuh. Okay? Dan dalam riwayat yang lain, Sunan Ibnu Majah, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an lam yatanadda bidamin haramin dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun dan tidak menumpahkan darah yang haram, nescaya dia masuk syurga. Jadi dia berada dalam kelapangan agama selama dia tidak membunuh darah yang muslim. Okay, maksudnya hari akhirat mula-mula Allah Ta'ala akan tanya tentang agamanya. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya dia tentang hukum darah manusia. Ini disokong dengan hadis yang kita akan baca lepas daripada ni. Jadi mula-mula soalan akan ditanya akhirat tentang agama. Yang kedua tentang darah manusia. Kalau dia ada bunuh seorang, maka besarlah dia punya hukum di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menangguhkan dia masuk ke syurga. Kalau dia berimanlah, kalau dia bertaubat daripadanya, insya-Allah dosa membunuh ni diampunkan oleh Allah. Cuma urusan dia dengan orang yang mati dibunuh tu Allah Ta'ala akan selesaikan di akhirat nanti, insya-Allah. Baik. Banyak lagi lah hadis kita ni. Padahal baca je, tak syarah banyak ni. Baca je. Siapa malam ni kita nak baca ni.
Oh, ada soalan nak tanya. Kalau yang dibunuh itu pengganas orang Muslim dari negara lain yang masuk ke negara Muslim. Pengganas agama lain, agama Islam dari negara lain. Negara lain, Kenapa dia letak dari negara lain? maksudnya negara Muslim lain, main Islam negara Muslim. Muslim lain serang daripada negara lain. Menceroboh. Kalau dia panggil dalam Islam dia ada hukum al-bughah. Al-bughah ni maknanya penderhaka. Penderhaka seperti yang berlaku zaman fitnah sahabat dulu. Okey, ada pemimpin yang legit lah, kita kata yang sah. Kemudian ada orang memberontak. Maka di saat itu boleh dihukum dengan hukum bunuh pihak pemerintah. Pihak pemerintah yang memerangi mereka. Maka di situ dia membunuh dengan hak kerana Islam membenarkan. Nabi SAW kata kalau dilantik 2 khalifah, maka yang kedua tu kena dibunuh. Boleh dibunuh. Ya, maknanya bertentangan, bertembung. Tapi pada asalnya tidak boleh membunuh satu sama lain. Itu asal. Kalau dia pengganas pula, maksud dia masuk dalam teritori seorang orang Islam, maka penguasa dia berhak untuk membunuh. Jadi dalam isu ni bukan semua orang lah, kita tak boleh saja-saja. Oh dia teroris, kita putus pergi bunuh dia, tak boleh. Mesti dia ambil tindakan itu oleh pihak yang berkuasa. Dan kalau kita berlaku satu fitnah yang kita tak minta lah, mudah-mudahan kita ni tak berlakulah pertumbungan di kalangan Islam pak kita ni sampai ke tahap menumpahkan darah. Tapi kalau kita tengok kepada sejarah berlaku. Zaman dulu berlaku dan ada sebahagian daripada tempat tu bergaduh politik ni sampai menumpahkan darah. So kita minta benda tu tak berlakulah tempat kita. Baik. Bahasa kena sambung ni bahasa ni. Sambung ni. Baca sendiri. Oh, tak. Baca sendiri tak sedap juga baca sendiri. Tak faham satu. Okey, kita baca satu last kan? Last kita baca satu last. Ataupun ada 2 yang saya sebut tadi ada tadi. Yang seterusnya Nabi SAW juga bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, Nabi pesan, janganlah kalian menjadi kafir setelah daripada aku wafat, di mana sebahagian kalian akan memenggal sebahagian leher yang lainnya. Jadi Nabi mengisyaratkan siapa yang bunuh saudara dia setelah Nabi wafat, sepertilah perbuatan kufur pada zaman dahulu. Nabi kata jangan dulu kamu kufur, bunuh sama satu sama lain. Kalau aku mati nanti, janganlah kamu kembali kepada perbuatan kufur itu, iaitulah kamu membunuh salah satu daripada yang lain. Jadi dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan dosa membunuh orang Islam itu seperti kufur. Okey, besarnya kesalahan ini. Dan dalam riwayat yang lain, Bashir bin Muhajir berkata dari Ibnu Buraidah dari bapaknya bahawasanya Nabi SAW bersabda, laqatlu mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya. Sesungguhnya membunuh seorang mukmin adalah lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Jadi nilai itu kena tengok. Saya ingatkan sahabat-sahabat, saudara-saudara dan seluruh yang mendengar, kita mesti memandang nyawa seorang Muslim tu dengan pandangan agama. Sekarang ni bila kita letak dekat mata kita ni, kita letak filter. Mata kita ni kalau kita pakai spek hitam, nampak hitam lah. Kalau kita pakai spek kuning, nampak kuning. Kalau kita pakai spek pink, nampak pink. Spek kita tu, filter tu kita tengok. Jadi kadang-kadang bila kita letak filter yang lain daripada agama, kita nampak filter tu lah, kita tak nampak sisi agama dia. Sedangkan sepatutnya kita pandang seorang ini dengan filter agama, penapisan. Orang ni Islam, oh dia Islam saudara saya. Dia ni Islam saudara. Walau apa pun status kehidupan dia, selama dia seorang Muslim, maka pandanglah dia pandangan yang sangat bernilai di sisi Allah. Walaupun dia ke tahap mungkin penjenayah,
walaupun ke tahap dia ni orang yang tak ada kedudukan dalam masyarakat, walaupun dia ni golongan hamba, tapi bila dia seorang Muslim, nilai dia di sisi Allah lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Lepas tu saya ingatkan, kalau tengok siapa pun, kalau dia bersalah, kita kadang-kadang kita komen, kita tengok komen dalam media, ada je kesalahan, tak kira lah kesalahan tu kecil ke besar ke begitu begini. Kadang-kadang kesalahan tu mungkin salah di sudut pandangan manusia, tapi tak salah pada pandangan Allah. Tapi dia punya kutuk juga, habisnya kutuk, seolah-olah orang ni lebih dahsyat daripada seorang bukan Muslim. Okey, padahal dia saudara kita kot, saudara kita seagama. Jadi apa juga kesalahan dia, sama ada kesalahan melibatkan keluarga, atau kesalahan melibatkan masyarakat, atau kesalahan melibatkan integriti dan seumpama dengannya, atau kesalahan-kesalahan yang berkait dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama dia tu Islam, maka pandanglah dia dengan pandangan dia lebih bernilai di sisi Allah daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau orang tu bukan Muslim, kita pandang pada dia, kita sayang dia kepada sebagai manusia, tapi nak letak sampai tahap nilai dia lebih tinggi daripada seorang Muslim, pada saya, bila kita pakai kacamata agama, kita tak akan sampai tahap tu kita puja orang. Kita sayang kepada dia, kita puji dia, tapi tak adalah sampai ke tahap dia lebih baik daripada seorang Muslim. Kerana di sisi Allah, hanya orang beriman akan dinilai baik dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, apatah lagi kalau melihat orang Muslim yang baik, yang saleh, yang beriman, tutur katanya baik, akhlaknya baik, muamalahnya baik, lagilah patut dia punya darjat kecintaan tu makin bertambah. Jadi begitulah kita membina kecintaan kita sebagai seorang Muslim. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan iman yang sempurna seorang daripada kamu sehingga dia mencintai saudaranya. Siapa dia saudaranya? Saudara seagamanya, Muslim. Dia mencintai seorang Muslim seperti mana dia mencintai dirinya sendiri, atau dia mencintai untuk orang Muslim apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Jadi nilai seorang Muslim tu sangat-sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jaga agama kita, mudah-mudahan Allah jaga agama zuriat keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di kalangan orang-orang yang beriman di dalam syurganya nanti, insya-Allah. Okeylah, kita berhenti setakat tu dulu. Wallahu ta'ala alam. Kita tandalah ni pada hadis yang in la yazalul mar'u fi fushati tu kita dah baca, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Ini yang kita dah sebut tadi. Kadang kita akan ulang baliklah pada kelas kita yang akan datang, insya-Allah. Sekali lagi, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pergi ke gereja, Ustaz. Dia buat apa? Menghadiri perkahwinan. Menghadiri perkahwinan orang di gereja. Ataupun di kuil. Ataupun dia baptize baby dia. Pergi tengok. Orang tu baptize baby. Orang tu baptize baby dia. Dia ajak orang Islam pergi sekali. Kita nampak dalam Baptize dengan perkahwinan. Kalau perkahwinan ni benda yang kita kata apa? Dia memang ada hubung Islam pun suruh kahwin, sehingga apa yang perkahwinan di luar daripada Islam, bila dua-dua masuk Islam, perkahwinan itu akan diiktiraf oleh Islam. Boleh faham? Kalau dia suami isteri, dia kahwin dengan agama Kristian, lepas tu dua-dua masuk Islam, dia tak perlu kahwin balik, pasal Islam mengiktiraf perkahwinan dalam agama dia. Tapi kalau baptize, dia adalah menjadikan seorang tu sebagai memasuki Kristian.
Wallahu ta'ala alam, pada saya kalau yang baptize tu tak payah hadir lah. Kalau yang kahwin tu boleh hadir lah. Pasal kita, selama kita tidak melibatkan dengan apa tu, dia punya Tapi orang Islam boleh masuk church tak? boleh. Masuk tak ada masalah. Masuk tak ada. Menyertai ritual lain dengan masuk tempat dia. Kalau kita pergi masuk tempat dia, just masuk. Jangan pula kita pergi masuk, kita bersih-bersihkan patung dia, kita bersih-bersihkan. Tu cerita lain lah pula. Ataupun kita masuk gereja, kita pergi, saya nak sponsor lah. Ni salib besar ni, saya sponsor satu. Tak payah lah macam tu. Ambil gambar kenangan kita sampai tempat tu, okey lah, selfie. Memori. Tapi jangan menyertai ritual dia, okey? Saya normal masuk gereja dulu, cuma waktu nak solat dia keluar, solat di gereja. Dia solat di luar gereja. Okey. Tutup dah tadi kan, ada soalan lagi tu. Patutnya doa lepas ni, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Baiklah, wallahu ta'ala alam. Sekali lagi ya. Ada satu lagi soalan. Menyertai larian tangga batu cave. Menyertai larian tangga batu cave. Tangga, lepas tu dia buat sukan. Naik. Sempena? Fix sukan. Anjuran Majlis Belia dan Sukan. Dia kalau dia suruh hukum yang tu tak ada melibatkan kesyirikan, tapi dia syubhah, dia seolah-olah mengajak orang untuk merasakan apa? Menjinak-jinakkan orang dengan perkara tersebut. Kalau saya kata elaklah. Wallahu ta'ala. Tak adalah siapa-siapa masuk tu jadi syirik dah. Cuma elaklah sebab dia mendekatkan seseorang itu kepada patung-patung berhala tu. Wallahu ta'ala alam. Kalau nak lebih lanjut kena tanya ahli majlis fatwa pula lah. Okeylah, tak ada dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.